Ekonomi madani mempunyai kerangka pelaksanaan yang menyeluruh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita tengah hari bersama saya, Faiz Syairah Nizam. Mesyuarat ketiga penggal kedua persidangan Dewan Rakyat bermula hari ini. Antara tumpuannya, ekonomi madani berbeza dengan dasar wawasan kemakmuran bersama 2030. Langsung ke Parlimen bersama Syamimi Saripan. Mimi. Terima kasih Faiz Syahira. Bukan sekadar bertunjangkan kemampanan ekonomi dan pembangunan fizikal, ekonomi madani turut merangkumi nilai manusiawi yang memenuhi pelbagai tuntutan keadilan. Jelas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berbeza pula dengan dasar wawasan kemakmuran bersama 2023 yang diperkenal sebelum ini tidak menekankan soal tata kelola dan permasalahan semasa negara. Ekonomi madani mengambil kira situasi semasa negara yang tidak boleh dipadankan dengan kerangka barat. Walaupun kita mengambil kira beberapa pandangan pakar-pakar internasional termasuk Bank Dunia, jangan hanya menciplak dan kemudian menjadikan ini sebagai agenda negara seperti mana yang berlaku dalam wawasan kemakmuran bersama yang juga dipakai oleh kerajaan yang berhormat dulu. Itulah sebabnya mengapa kita buat anjakan. Anjakan ini saya katakan kena berteraskan nilai. Dalam wawasan kemakmuran bersama tidak ditekankan soal nilai. Tidak ditekan kuat tentang tata kelola. Tidak ditekan kuat tentang permasalahan tempatan, umpamanya apa yang berlaku di Malaysia. Kerana itu hanya kerangka universal, global. Ada baiknya tetapi kelemahannya kerana tidak memberikan penekanan tentang permasalahan semasa. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Larut Datuk Seri Hamzah Zaiduddin berhubung perbezaan antara dasar ekonomi madani dengan wawasan kemakmuran bersama 2023. Jelas Datuk Seri Anwar lagi, ekonomi madani merupakan kerangka dasar lebih jelas yang menjadi panduan kepada sektor kerajaan dan swasta. Pelaksanaan juga diperencikan menerusi dasar lain seperti kajian separuh penggal RMK-12, Pelan Peralihan Tenaga Negara dan Pelan Induk Perindustrian Baharu. Baik, sebanyak 5,873 tapak 5G telah siap dibangunkan setakat bulan lepas. Dengan perkhidmatan itu sudah mencapai 70.2% liputan di kawasan berpenduduk. Manakala bagi jumlah langganan perkhidmatan 5G pula, Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil berkata sebanyak 2.4 juta direkodkan. Sehingga 30 September 2023, sebanyak 5,873 tapak 5G telah siap dibangunkan, di mana perkhidmatan 5G kini telah mencapai 70.2% liputan di kawasan berpenduduk setakat 30 hari bulan September. Bagi jumlah langganan perkhidmatan 5G pula, sebanyak 2.49 juta langganan telah direkodkan bersamaan dengan 7.4% kadar penembusan adoption rate. Sehingga kini, 6 syarikat pemberi perkhidmatan mudah alih telah menawarkan plan komersial 5G iaitu Celcom Digi, Maxis, U-Mobile, Telekom Malaysia, YTL Communications dan Udu. Beliau menjawab soalan Titi Wangsa, Datuk Seri Johari Abdul Ghani berhubung status pembangunan rangkaian 5G dan jumlah langganannya. Pelaksanaan rangkaian 5G ketika ini giat dijalankan Digital Nasional Berhad dengan sasaran untuk menyiapkan 7,509 tapak 5G di seluruh negara meliputi 80% liputan di kawasan berpenduduk. Ini pula berhubung penipuan dalam talian. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM sentiasa bekerjasama dengan agensi berkaitan bagi memupuk kesedaran terhadap risiko dan modus operandinya. Ini termasuk menjalankan advokasi kepada pengguna menerusi pelbagai platform seperti portal sebenarnya.my, klik dengan bijak media sosial serta siaran TV dan radio. Penglibatan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia merangkumi bantuan teknikal berhubung siasatan, pembekalan maklumat, analisis forensik digital serta pelaksanaan tindakan sekatan berdasarkan permohonan daripada pihak berkuasa untuk menangani kes-kes penipuan dalam talian.
Beliau menjawab soalan seputih Teddy Sakop berhubung isu penipuan pengubahsuaian dalam tahlian. Setakat ini SKMM hanya menerima satu aduan berkaitan isu berkenaan susulan daripada siasatan yang dijalankan PDRM. Malah kandungan terbaik tidak lagi wujud atau telah diturunkan oleh pentadbir laman sesawang berkenaan. Isu kenaikan harga barang akan terus menjadi perhatian agar tidak membebankan rakyat. Timbalan Menteri KPDN Fuziah Salih berkata ke arah itu juga pelbagai inisiatif dilaksana, antaranya program penyeragaman harga barangan antara bandar dan luar bandar melibatkan barang kawalan bersubsidi. Beliau juga meningkatkan pemantauan berkala dalam mengurangkan impak beban kepada rakyat terutama di peringkat B40 dan M40. Kita ada 2,200 pokok kuasa Tan Sri Dipertua dan mereka turun setiap hari untuk memantau berkenaan dengan bekalan, dan di masa yang sama kita juga ada dalam 900 pegawai pemantau harga yang turun memeriksa harga di premis-premis seluruh negara setiap hari. Di masa yang sama, pegawai enforcement team kita ada jadual yang tetap, dan di masa yang sama mereka juga buat mengejut, mereka terjah. Dan ada juga mereka berpakaian preman, mereka pakai pakaian orang biasa dan untuk menyiasat keadaan di kedai-kedai. Beliau menjawab soalan Wakil Sri Aman Datuk Sri Doris Sofia Brody. Terdahulu sebelum sesi soal jawab bermula, Dewan dimaklumkan 17 akta yang telah diluluskan pada mesyuarat lepas telah mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Ini termasuk Akta Pemansuhan Hukuman Mati Mandatori 2023 dan Akta Kewangan 2023. Yang berhormat, saya suka memberitahu majlis ini, iaitu Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda dan Pertuan Agong dengan limpah kurnia Baginda telah memperkenankan akta-akta yang telah diluluskan dalam mesyuarat Dewan Rakyat Pengal Kedua Parlimen ke-15 yang lalu seperti berikut. Akta Kewangan 2023, Akta Pengangkutan Jalan Pindaan 2023, Akta Pengangkutan Awam Darat Pindaan 2023, Akta Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan Pindaan 2023, Akta Pemansuhan Hukuman Mati Mandatory 2023, Akta Semakan Hukuman Mati dan Pemenjaraan Sepanjang Hayat Bidang Kuasa Sementara Mahkamah Persekutuan 2023, Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak Pindaan 2023, Akta Penerangan Saksi Kanak-kanak Pindaan 2023, Akta Fee Jabatan Penyiaran Malaysia Pengesahan 2023. Akta lain termasuk Akta Tenaga Boleh Baharu Pindaan 2023, Akta Pihak Berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari Pindaan 2023, Akta Kanun Kesesaan Pindaan nombor 2 2023 dan Akta Percetakan Teks Al-Quran Pindaan 2023. Baik saudara, sebentar tadi Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi telah memberikan kenyataan berhubung isu yang berlaku di Palestin Israel. Katanya Malaysia kekal dengan pendirian bahawa rakyat Palestin perlu dikembalikan hak mutlak bebas daripada pendudukan haram Israel dan haknya dikembalikan tanah yang telah dirampas oleh Israel, juga hak membentuk sebuah negara Palestin yang merdeka dan berdaulat dengan Baitul Maqdis Timur sebagai ibu negara. Malaysia juga tidak akan menyokong apa jua gerakan atau tindakan yang kesannya menyebabkan kehilangan nyawa terutama orang awam yang tidak berdosa. Perinciannya akan kami bawakan dalam buletin selanjutnya. Kita ikuti perkembangan berita tengah hari bersama Faiz Syahira di studio. Silakan Faiz. Baik Syamimi, terima kasih. Saudara, kita berehat seketika. Festival Shopee Live menangi hari yang hebat setiap hari. 10 Festival Shopee Live pengantaran percuma. Jangan lepaskan 10 Festival Shopee Live. Beli sekarang.
Baik, bertemu kembali. Ini perkembangan di Semenanjung Gaza. Angka kematian akibat serangan berterusan Israel meningkat kepada 413 orang manakala 2,300 lagi cedera. Antara yang terbunuh termasuk 78 kanak-kanak dan 41 wanita akibat pengeboman pesawat tempur Israel ke atas beberapa rumah di kawasan berbeza di Semenanjung Gaza. Dua serangan udara Israel di Bandar Khan Yunis di selatan Semenanjung Gaza dan di Bandar Beit Hanun di utara juga meragut nyawa bayi, wanita dan warga emas. Dalam pada itu, lebih 20,000 penduduk Palestin hilang tempat tinggal. Kebanyakannya dari bahagian timur Gaza City dan utara Gaza. Seorang pekerja UNRWA memaklumkan mereka terpaksa menjadikan sekolah sebagai pusat pelindungan. Setakat ini, 44 pusat pelindungan dibuka. Sementara itu, jurucakap Hamas mengesahkan 13 menara dan bangunan kediaman penduduk musnah. 1,210 pangsapuri pula mengalami kerosakan. Pertubuhan Kerjasama Islam OIC mengecam serangan tentera Israel di Semenanjung Gaza yang mengorbankan ratusan rakyat Palestin dan mencederakan ribuan yang lain. OIC juga menyalahkan Israel atas peningkatan ketegangan itu sambil menambah pendudukan berterusan adalah punca ketidakstabilan. Sekretariat Agung OIC amat bimbang tentang perkembangan di lapangan dan peningkatan berbahaya Israel di wilayah Palestin yang diduduki. OIC menyeru masyarakat antarabangsa khususnya Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNSC untuk menjalankan tanggungjawabnya menghentikan serangan Israel dan memberikan pelindungan antarabangsa kepada rakyat Palestin. Ia juga menyeru majlis itu menaja proses politik yang boleh dipercayai untuk menamatkan pendudukan Israel dan menubuhkan sebuah negara Palestin yang merdeka dan berdaulat. Masjid-masjid utama di bawah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM akan menganjurkan solat hajat dan bacaan doa kunut nazilah malam ini selepas solat Isyak. Solat hajat ini bagi mendoakan kesejahteraan saudara Islam di bumi Gaza, Palestin susulan pergolakan yang berlaku di negara tersebut. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata, masjid terlibat adalah Masjid Negara, Masjid Putra dan Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin. Beliau menerusi kenyataan menyeru seluruh masjid dan surau di bawah seliaan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan melaksanakan solat hajat pada tarikh dan waktu yang sama. Majlis dan Jabatan Agama Islam negeri-negeri turut disaran untuk sama-sama mengadakan solat hajat di masjid dan surau di negeri masing-masing. Beliau turut mendoakan agar umat Islam di bumi Gaza, Palestin dalam keadaan selamat dan sejahtera. Menteri Luar Negeri Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir akan mengadakan lawatan rasmi ke Colombo, Republik Demokratik Sosialis Sri Lanka pada 9 hingga 12 Oktober ini. Beliau dijadual mengadakan mesyuarat dua hala bersama rakan sejawatannya, Menteri Luar Negeri Sri Lanka Muhammad Uwais Muhammad Ali Sabri. Pertemuan ini akan memberi peluang terbaik kepada kedua-dua pihak untuk mengukuhkan lagi hubungan dua hala serta meneroka ke bidang kerjasama baharu yang berkepentingan bersama. Selain itu, beliau turut dijadual mengadakan kunjungan hormat ke atas Perdana Menteri Sri Lanka Dinesh Gunawardena dan Presiden Sri Lanka Ranil Wickremesinghe. Sesi libat urus bersama komuniti perniagaan di Sri Lanka juga akan diadakan bagi meneroka potensi kerjasama ekonomi antara kedua-dua negara. Selain turut menyertai mesyuarat ke-23 Majlis Menteri-Menteri Persatuan Lingkaran Lautan Hindi IORA, ini bagi mengukuhkan lagi penglibatan Malaysia di rantau perairan Lautan Hindi dan kawasan sekitarnya. Keputusan untuk membentangkan rang undang-undang RUU Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2023 atau lebih dikenali sebagai RUU Generasi Penamat GEG yang akan dibawa pada persidangan Parlimen esok disambut baik. Pakar Perubatan Keluarga Pusat Perubatan Universiti Malaya Dr. Megad Muhammad Amirul Amzar Megad Hashim berharap RUU itu tidak dilengahkan dalam usaha merealisasikan hasrat negara bebas tembakau menjelang 2040.
Dr. Amirul menegaskan RUU ini perlu untuk memastikan produk rokok khususnya rokok elektronik atau vape terkawal. Saya rasa undang-undang ini perlu dijalankan secepat mungkin kerana apa tidak ada punca kuasa untuk kita ambil tindakan kepada penjualan nikotin, hatta dijual kepada budak-budak atau remaja pun tak ada punca kuasa sekarang ni kerana nikotin telah keluar daripada akta racun. Apatah lagi dengan rokok elektronik dan rokok vape yang mempunyai pelbagai flavor yang memang terbukti secara saintifik menarik pengguna dari segi remaja dan juga kanak-kanak. Dalam pada itu, beliau turut menekankan bahawa RUU ini juga perlu mempunyai elemen kandungan nikotin di dalam cecair-cecair vape sebab nikotin membawa kemudaratan. Untuk vape ada dua bahan. Pertama adalah vegetable glycerin dan juga propylene glycol. Di mana bahan ini jika dipanaskan dengan metal coil di dalam vape itu sendiri akan terhasil formaldehyde. Yang mana formaldehyde ini bukan sahaja berpotensi mencederakan paru-paru, malah untuk jangka masa panjang terdapat bukti yang ia mungkin menyebabkan kanser. Selain itu juga terdapat flavorings ataupun perasa di dalam cecair vape itu sendiri, yang mana perasa itu ada bukti saintifik yang menunjukkan ia merosakkan sel dan juga ada risiko mengakibatkan kecacatan kepada janin. Tambah beliau, perokok dan pengguna vape akan berdepan implikasi terbesar merangkumi isu kesihatan fizikal dan mental jika akta ini tidak diluluskan. Sebanyak 8 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada paras tidak sihat dengan ceras merekodkan 157 yang tertinggi setakat 10 pagi. Menurut laman sesawang Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia APIMS, Jabatan Alam Sekitar, 5 kawasan di Selangor merakamkan bacaan IPU melebihi 100 iaitu Banting 156, Klang 155, Petaling Jaya 143 serta Shah Alam dan Johan Setia masing-masing mencatatkan 153. Kawasan nilai di Negeri Sembilan pula merekodkan bacaan IPU 151 manakala Bukit Rambai Melaka 153. Sementara itu, sejumlah 56 lagi kawasan merekodkan bacaan IPU sederhana 51 hingga 100 manakala 4 kawasan lain mempunyai bacaan IPU baik iaitu kurang daripada 50. Data IPU itu dikeluarkan setiap jam berdasarkan 68 stesen pengawasan kualiti udara di seluruh negara. Festival Shopee Live menangi hadiah hebat setiap hari. 10 Festival Shopee Live pengantaran percuma. Jangan lepaskan 10 Festival Shopee Live. Beli sekarang. Bursa Malaysia dibuka tinggi pagi tadi mengambil petunjuk daripada prestasi Wall Street yang positif pada Jumaat lepas susulan data pekerjaan Amerika Syarikat yang kukuh. Indeks FBM KLCI susut 0.34 mata kepada 1416.54 mata setakat pukul 12.30 tengah hari tadi. IWCT muncul kaunter saham paling aktif naik 2.5 sen kepada 14.5 sen. SCIB meningkat setengah sen kepada 49.5 sen dan Wihdat kekal tidak berubah pada 53.5 sen. Sementara itu, antara kaunter saham paling untung, AJI naik 26 sen kepada RM15.76 sen, KLK bertambah 22 sen kepada RM21.62, manakala Master menukuk 10 sen kepada RM2.81. Dan ringgit memulakan urus niaga pagi tadi rendah berbanding dolar apabila mata wang negara maju itu mengukuh berikutan minat baharu dalam kalangan pelabur berikutan krisis di Asia Barat. Pada 12 tengah hari, ringgit diniagakan pada 4.72 berbanding dolar Amerika. Berbanding dolar Singapura, ringgit disebut pada 3.45 dan berada pada 3.16 berbanding yen. Ringgit diniagakan pada 5.75 berbanding pound sterling dan disebut pada 4.98 berbanding euro. Manakala berbanding baht, ringgit didagangkan pada 12.72. FGV Holdings Berhad FGV telah memulakan penanaman beras wangi di barat laut Selangor dan seberang Perak di bawah program Smart Sawah Berskala Besar Smart SBB. Dikelolakan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, program melibatkan 400 orang pesawah meliputi kawasan sehingga 700 hektar.
Harga yang kita tawarkan memang kompetitif sebab harganya adalah sebab harga beras wangi, dan sekarang ini memang jadi isu adalah beras tempatan kan. Jadi ini adalah satu komitmen kita untuk memastikan beras tempatan, beras wangi juga dihasilkan oleh petani tabanan, bukan saja beras putih biasa. Ada gambarnya. Tambahnya, inisiatif ini bagi mengurangkan kebergantungan negara kepada import dan memastikan Malaysia mempunyai keterjaminan hasil yang baik. Kerjasama FGV dan pesawah dijangka bakal meningkatkan hasil hampir 2 kali ganda dari 3.5 tan 1 hektar kepada 6 hingga 7 tan. Dan ini perkembangan luar negara. Ribuan penunjuk perasaan berkumpul di Manhattan semalam sebagai tanda solidariti terhadap rakyat Palestin. Perhimpunan Aman itu menyaksikan penunjuk perasaan mengibarkan bendera Palestin berjalan dari Times Square menuju ke bangunan Konsulat Israel dan Ibu Pejabat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Tunjuk perasaan itu berlaku ketika tindakan segera Amerika Syarikat mengesahkan sokongannya terhadap Israel dengan Presidennya Joe Biden mengarahkan kapal dan pesawat perang Amerika Syarikat mendekati sekutunya dan menghantar bantuan ketenteraan baharu. Petang kemarin, beberapa pertubuhan termasuk Jewish Voice for Peace dan If Not Now, cawangan New York berarak ke rumah pemimpin majoriti Senat Chuck Schumer di Brooklyn bagi menggesa menamatkan semua pembiayaan ketenteraan kepada Israel. Schumer adalah antara pemimpin politik Amerika yang mengulangi sokongan untuk Israel dan haknya yang tidak berbelah bahagi untuk mempertahankan diri. Dalam protes berasingan di Manhattan, ratusan mengibarkan bendera Israel sebagai tindak balas mengecam serangan Hamas. Jepun pada hari ini mengeluarkan amaran waspada berkaitan tsunami untuk beberapa kawasan pantai negara itu. Ia susulan beberapa siri gempa bumi berstatus lemah direkodkan berlaku di Kepulauan Izu di Lautan Pasifik. Bagaimanapun, pakar seismologi memaklumkan tiada laporan segera kerosakan kesan daripada ombak kecil yang dijana itu. Menurut agensi meteorologi Jepun JMA, gelombang tsunami dianggarkan setinggi 60 cm telah melanda Pulau Hachijojima yang terletak kira-kira 280 km di selatan Tokyo. Perkara sama turut berlaku di barat wilayah Kochi dan selatan wilayah Miyazaki dengan masing-masing merekodkan gelombang tsunami setinggi 40 cm dan 20 cm. Dalam masa sama, pihak berkuasa di Bandar Tateyama, Chiba turut menggesa penduduk yang mendiami kawasan pantai supaya berpindah susulan langkah berwaspada. Dan ini pula perkembangan sukan. Sukan Asia 2022 melabuhkan tirai secara rasmi di Stadium Olimpik Hangzhou malam tadi. Pada edisi kali ini, Malaysia meraih 6 emas, 8 perak dan 18 gangsa. Pada majlis penutup tersebut, atlet karate negara Muhammad Arif Afifuddin Abdul Malik yang juga pemenang emas acara komiti bawah 84 kg diberi penghormatan sebagai pembawa jalur gemilang dengan saiz kontingen negara terdiri daripada 40 atlet daripada sukan karate, kabadi, jujujitsu serta anggota sekretariat. Kontingen Malaysia melepasi sasaran 27 pingat selepas memenangi 32 pingat keseluruhan. Pencapaian itu juga telah meletakkan kontingen Malaysia di kedudukan ke-14 terbaik dari 45 negara yang menyertai Sukan Asia Hangzhou 2022. Sementara itu, China muncul juara keseluruhan dengan mencipta rekod baharu selepas meraih 201 pingat emas. Catatan China kali ini mengatasi edisi di Guangzhou pada 2010 dengan 199 emas. Sukan Asia edisi ke-20 akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepun pada 2026. Dalam pada itu, Ketua Kontingen Negara Datuk Chong Kim Fat berpendapat pencapaian di Hangzhou boleh dianggap sebagai kejayaan memberangsangkan. Lebih cemerlang penyumbang pingat emas pada edisi kali ini kebanyakannya terdiri daripada muka baharu.
Jelas beliau, Malaysia cuma kurang 1 pingat emas berbanding edisi 2018 di Indonesia meskipun mempertaruhkan jumlah atlet yang lebih kecil pada edisi kali ini. Okey, dalam pihak kita Malaysia Contingent memang mempuas hati kerana keseluruhannya berbanding dengan kita punya data dan saiz contingent kita telah dikurangkan dari 400 tapi sampai sekarang 288. Terpenting sekali dia punya nisbah adalah 9. Maksud kita kedudukan kita contingent adalah dipertingkatkan, telah ada maju. Dan yang paling kita rasa adalah Dato' Azizul tidak dapat bersama kita di sini untuk bertanding. Dekat situ pun dah peluang 2 pingat telah hilang because Dato' Azizul tak bertanding. Tetapi atlet kita telah berjaya membuktikan bahawa without Kenny Bowling, without pencak silat, without Dato' Azizul, mereka masih lagi berjaya membawa pulang pingat 32 keseluruhannya. Lepas Mengulas mengenai prestasi atlet Road to Gold RTG, ia hanya akan diputuskan pada mesyuarat ahli jawatankuasa RTG yang akan berlangsung hari ini. Tular video beras plastik terdapat di pasaran tempatan. Assalamualaikum guys. Ini saya nak tunjukkan anak-anak saya hari ini dah terbeli nasi lemak yang menggunakan beras dari plastik Yang menipu tu adalah pembekal beras lah. Jadi kalau nak beli beras tu pastikan resit tu masih disimpan masak pertama kali. Tengok kalau beras tu adalah beras plastik ataupun beras yang betul. Biar betul. Hasil semakan pasukan Biar Betul melalui kenyataan media padi beras nasional Berhad, Bernas, menyangkal dakwaan itu sekaligus beri jaminan beras yang dibekalkan adalah tulen dan selamat. Bernas turut menasihatkan orang ramai untuk tidak mempercayai berita palsu yang disebarkan pihak tidak bertanggungjawab. Tindakan undang-undang akan diambil kepada mereka yang membuat tuduhan tidak berasas. Satu lagi video tular dengan kenyataan menfitnah kerajaan perpaduan diterima pasukan Biar Betul. Semakan kami mendapati jualan equity 33% LTAT tidak berlaku. Sebarang keputusan tidak terkait dengan mana-mana pimpinan DAP kerana mereka tidak terlibat dengan Kementerian Pertahanan. Jangan sebar maklumat palsu atau anda bakal didakwa. Terima konten atau bahan fitnah, segera lapor ke SKMM. Biar Betul, tak pasti, jangan kongsi. Sedara, berita tengah hari berakhir di sini. Saya Faiz Syairah Nizam, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum.